Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khususnya pada rakyat Malaysia semua. Saya seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Adi, Menteri Kanan MITI, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Hal Ehwal Keselamatan kita. Salah satu sektor yang dibenarkan untuk beroperasi yang dalam sektor ekonomi ini bermula 13 April 2020 ini ialah sektor pembinaan. Jadi sebagai latar belakang, sektor pembinaan merupakan antara sektor ekonomi yang kritikal kepada pembangunan ekonomi negara kita. Setiap tahun secara puratanya kerja-kerja pembinaan dilaksanakan bernilai 140 bilion ringgit. Selain industri pembinaan, kita juga mempunyai dalam industri pembinaan ini multiplier effect, iaitu ia boleh memberi kesan gandaan kepada perkembangan sektor lain, khususnya sektor pembuatan, sektor pengangkutan dan juga sektor kewangan. Oleh itulah penangguhan aktiviti-aktiviti pembinaan ini sudah pasti akan memberi kesan bukan sahaja pada ekonomi negara, tapi sudah pasti dalam konteks pekerjaan dan sebagainya. Oleh itulah saya kira keputusan telah dibuat untuk membenarkan sektor pembinaan ini dijalankan dalam waktu MCO ini. Jadi namun itu kita Kementerian Kerja Raya sedar bahawa dalam kita memberi keputusan ini banyak perbincangan dilaksanakan. Berminggu-minggu kita bincang sebab kita menyeimbangkan antara kehidupan ataupun keselamatan kesihatan rakyat kita dan pada masa yang sama tentang kehidupan rakyat, iaitu untuk imbangi antara life dan livelihood. Sebab itulah kita tahu dalam keadaan sebegini kita kena wujudkan SOP supaya kita dapat menangani risiko daripada penularan COVID-19 ini. Sebab itulah hari ini kita nak mengatakan bahawa kita telah pun membangunkan SOP tertentu, iaitu SOP asasnya yang telah dibangunkan oleh MITI, dan SOP berhubung kait dengan sektor pembinaan dibangunkan oleh CIDB. Dalam SOP kita ini ada beberapa perkara yang kita lihat. Pertama ialah dalam tapak pembinaan itu sendiri. Yang kedua, pergerakan pekerja. Ketiganya ialah di quarters ataupun tempat tinggal pekerja-pekerja yang disediakan oleh majikan ataupun yang disediakan oleh agensi-agensi supaya mereka akan dapat mengurus takbir dan mematuhi segala keperluan untuk memastikan jangkitan penularan COVID-19 ini dapat dikawal dan dipastikan pengamalan yang baik seperti mana digariskan oleh Kementerian Kesihatan kita. Dan kita bekerjasama erat dengan MITI, Kementerian Kesihatan, KDN dan pelbagai agensi lain termasuklah Kementerian Sumber Manusia berhubung kait dengan perkara ini. Jadi untuk itulah kalau kita lihat apa yang kita laksanakan, bukan semua kerja-kerja pembinaan dibenarkan, hanya beberapa sektor tertentu saja dibenarkan supaya kita dapat imbangi untuk boleh laksanakan beberapa kerja tertentu tapi bukan keseluruhan kerja. Misalnya dalam konteks sektor pembinaan ini, apa yang dibenarkan ialah pertama sekali kerja-kerja yang melibatkan tidak ramai pekerja. Contohnya ialah yang IBS score 70 ke atas. Ini maknanya tak ramai pekerja sebab ia banyak dibuat di kilang-kilang dan dipasang saja di tapak binaan. Kedua ialah kerja-kerja yang dah mencapai 90%. Maknanya kerja tinggal 10% lagi nak disiapkan. Jadi ini pun tidak melibatkan ramai pekerja. Seterusnya ialah kerja yang dilaksanakan oleh G1 dan G2, iaitu syarikat-syarikat kecil, kerja-kerja yang kecil. Ini dibenarkan. Juga kerja-kerja yang kritikal. Mana kerja kritikal ni kalau tak dilaksanakan boleh mendedahkan bahaya kepada orang ramai dari segi keselamatan diri, nyawa dan juga kesihatan, konteks kesihatan. Ini termasuklah penyelenggaraan bangunan dan membersihkan kawasan-kawasan pembinaan supaya nyamuk Aedes tidak membiak ataupun haiwan-haiwan lain boleh mengancam kehidupan kita.
Dan seterusnya ialah juga kita membenarkan profesional untuk terlibat bersama, sebab kalau projek berjalan tapi profesional tidak bekerja, ianya tidak dapat menyempurnakan projek. Dan seterusnya iaitu bahan-bahan. Ini iaitu apa saja aktiviti yang melibatkan construction, pembinaan, yang memprovidekan services, termasuklah bahan binaan dan sebagainya. Ini perlu diberi supaya ianya dapat melaksanakan kerja-kerja pembinaan itu dijalankan. Dan untuk SOP ini yang saya katakan tadi, SOP utamanya lah MITI, yang mana permohonan mesti dibuat kepada MITI secara online, yang akan memproseskan permohonan dan akan dihantar pada CIDB untuk verify, kemudian diluluskan. Manakala yang tidak diluluskan, ada prosedur, mereka boleh merayu dan sebagainya. Manakala siapa yang meluluskan, yang dah memohon itu, dia mesti mematuhi segala SOP dan garis panduan yang telah dibangunkan oleh CIDB yang saya katakan tadi. Benda ini boleh di-download secara online. Untuk SOP CIDB boleh di-download daripada www.cidb.gov.my. Ini boleh di-download lah segala SOP dan garis panduan termaktub dalam perkara itu. Jadi ada yang saya katakan tadi, SOP yang kita wujudkan pertama sekali ialah SOP di tapak pembinaan dan pergerakan pekerja. Kedua ialah di quarters ataupun kediaman pekerja. Dan ketiga ialah berhubung kait dengan pemantauan dan penguatkuasaan yang melibatkan pelbagai agensi. Agensi-agensi yang terlibat dalam pemantauan selain daripada CIDB, kita juga melibatkan KPKT melalui local authorities, iaitu local authorities, dan kita juga melibatkan Kementerian Sumber Manusia melalui Department of Safety and Health, dan juga DID dan JKR. Untuk makluman, JKR saja dah kita turunkan kuasa daripada Kementerian Kesihatan lebih kurang 8,000 JKR, pegawai-pegawai JKR yang akan terlibat dalam pemantauan dan juga penguatkuasaan. Sebab itu saya nak ingatkan, khususnya para kontraktor dan yang terlibat dalam sektor pembinaan, pastikan pertama sekali mesti mohon kepada MITI. Bila dah dapat kelulusan, patuhi segala SOP. Dan SOP ini kalau tidak dipatuhi, maka monitoring oleh CIDB dan semua agensi berkaitan, kalau didapati yang diluluskan tidak mematuhi SOP, kita akan ambil tindakan tegas. Tindakan yang boleh diambil, pertama, pelanggaran kepada Akta 342, iaitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kedua ialah boleh juga diambil tindakan di bawah CIDB untuk di blacklist sebab melanggar syarat-syarat yang telah diluluskan. Malahan local authorities melalui KPKT boleh mengambil tindakan juga di bawah skala rang undang-undang di bawah local authorities ataupun what do you call local authorities ni, pihak berkuasa tempatan. Jadi mereka boleh mengambil tindakan juga kalau tidak mematuhi ataupun melanggar syarat-syarat ini. Sebab kena ingat ya, kita semua dalam sektor pembinaan, kontraktor, pekerja yang provide service, kita bekerja bukan dalam keadaan biasa. Kita bekerja dalam keadaan PKP, iaitu kita nak menyekat juga penularan COVID-19. Sebab itu peraturan yang ketat ini dikenakan supaya dalam kita membuat pekerjaan, kita tidak akan menyebabkan berlakunya lagi COVID-19 ini merebak. Jadi ini yang sebab itu kawalan yang ketat dikenakan. Yang kedua, tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai-pegawai penguatkuasa yang mengawal selia ini ialah untuk monitor juga, memastikan syarikat yang membuat kerja tanpa kelulusan, mereka juga akan diambil tindakan yang ketat. Termasuklah akan di blacklist daripada senarai sebagai kontraktor di bawah CIDB dan juga boleh diambil tindakan di bawah Akta 342, termasuklah didakwa di mahkamah dan akan diambil tindakan tegas. Itu yang saya ingatkan. Oleh itu saya mengharapkan dalam kelonggaran untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan ini, pastikan pematuhan kepada SOP yang ditetapkan supaya kita dapat menjaga di antara ekonomi dan yang lebih penting ialah menjaga kesihatan dan keselamatan rakyat kita dalam konteks kehidupan. Jadi itu, terima kasih kepada semua, khusus rakan-rakan media tu bersama hari ini. Kalau ada soalan, saya bersedia untuk menjawab.
Datuk Seri, saya Anis pada bernama. Setakat ini berapa jumlah permohonan projek pembinaan dan berapa yang telah diluluskan setakat ini? Keseluruhan permohonan setakat ini ialah lebih 19,000 permohonan. Bila saya katakan permohonan, semua dalam konteks syarikat pembinaan, the professionals dan juga yang provide services berhubung kait dengan syarikat pembinaan. Dan yang kita luluskan setakat ini daripada 19,000, hanya 1,856 diluluskan. Dan yang tidak diluluskan 7,000 lebih. Ada 8,000 lagi dalam proses, masih diproses lah untuk penilaian sama ada mereka memenuhi syarat ataupun kriteria yang ditetapkan. Datuk Mohan daripada RTM. Untuk sektor pembinaan, kerja-kerja boleh diteruskan bagi pembinaan yang dah ada tahap 90% seperti mana Datuk telah sebut tadi. Jadi bagaimana dengan kerja pembinaan yang belum capai 90% tetapi ada deadline untuk siapkan bangunan disebabkan termeterai dalam kontrak, dan apakah syarikat terbabit boleh membuat permohonan khas sebab kes-kes macam ni ada implikasi lain seperti tindakan saman? Perkara ini memang dibincangkan dalam konteks kerajaan sekarang ni. Kita dah mewujudkan kluster. Dan salah satu kluster yang diwujudkan ialah kluster infra yang di mana saya sendiri mengetahui kluster ini. Dan sudah pasti yang salah satu ahlinya ialah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan ini ada hubung kait dengan yang disoalkan tadi. Banyak kontrak dah disign. Bila kita sign kontrak, termasuklah bila kita beli rumah, bila orang buat bangunan dan sebagainya, ada tempoh siap. Dan kalau tempoh siap ini menjadi pokok persoalan sekarang ni. Adakah mereka akan diambil tindakan kalau tidak mematuhi syarat? Jadi sebab itu dalam konteks perundangan, kalau kita belajar perundangan, dia biasanya ada provision ataupun ada peruntukan dalam perjanjian apa dipanggil force majeure. Force majeure ni ialah satu keadaan di mana berlaku bukan dalam kawalan kita tapi di luar kawalan kita. COVID-19 ini bukan dalam kawalan kita. MCO terpaksa diletakkan untuk kita berhentikan segalanya untuk memastikan tidak menularnya COVID-19. Jadi adakah dalam perjanjian itu ada tak provision ataupun peruntukan berhubung kait dengan force majeure? Jadi force majeure ni kalau dia ada peruntukan itu, maknanya mana-mana pihak tak boleh menuntut ganti rugi. Dan automatik tempoh kesiapan projek pun akan boleh dilanjutkan. Ini dalam konteks perjanjian. Tapi ada juga dalam perjanjian tidak ada memperuntukkan klausa berhubung kait dengan force majeure. Sebab itu kalau kita melihat misal kata di Singapura, dia ada membuat perundangan khas untuk temporary measure bagi menangani COVID-19. Dan insya-Allah kita dah pun berbincang di kabinet dan juga dalam kluster kita, salah satu mungkin yang akan dibentangkan di parlimen ialah peruntukan undang-undang untuk memperkenalkan temporary measure bagaimana kita dapat tangani berhubung kait dengan persoalan perundangan ini. Sama ada pihak boleh menuntut ataupun adakah automatic extension akan diberikan kepada mereka yang tidak dapat melunaskan tanggungjawab mereka di bawah perjanjian. Ini memang dituntut oleh persatuan perumahan sekalipun. Yang developers, housing developers memang menuntut untuk melihat pada perkara ini sebab kebanyakan perjanjian mereka tidak mengandungi peruntukan force majeure ini. Jadi insya-Allah kita akan mencari jalan untuk memastikan semua pihak apa dikatakan tidak semuanya rugi dan tidak semuanya menang. Win-win untuk semua pihak dalam keadaan benda yang tidak dapat diramal dan dikawal oleh kita berhubung kait dengan COVID-19 ini. Datuk Seri, saya Nadia daripada Bernama. Antara 1,700 lebih projek pembinaan yang dibenarkan, yang diluluskan, adakah projek multi-billion ringgit seperti ECRL, HSR dan NFCP antara yang diluluskan? Sebenarnya kita bergantung dengan permohonan. Setakat ini saya kira ECRL sekalipun belum ada keputusan di pihak kerajaan sama ada akan diteruskan. Kalau kita ingat dulu perundingan dengan Singapura, ianya belum dapat dimuktamadkan tapi ditangguhkan. Jadi sudah pasti bila ini belum dapat dimuktamadkan, tiadalah permohonan berhubung kait dengan perkara tersebut. Tapi dalam konteks MRT, mereka sudah mohon tapi belum diberi kelulusan sebab masih dalam penilaian CIDB.
Jadi kita bila ada saja permohonan, kita akan nilaikan sama ada ianya dapat memenuhi prasyarat yang kita letakkan untuk fasa yang awal ini. Tapi yang saya katakan tadi, ramai yang memohon, 19,000 lebih. Yang diluluskan hanya 1,000 lebih. 7,000 lebih tidak diluluskan. Mengapa tidak diluluskan? Pertama sekali, mereka tidak memberi maklumat berhubungan projek yang ada. Dia ada syarikat, tapi bila dia mohon, dia tak nyatakan projek apa dia nak buat. Kedua, dia tidak melengkapkan dari segi pekerja-pekerja yang akan bekerja, jumlah pekerja dan sebagainya, mana tak lengkap lah. Ada juga yang memohon, tapi syarikat itu tidak berdaftar pun dengan CIDB. Ini dah satu kesalahan besar. Jadi ini yang kita lihat keseluruhannya lah. Termasuklah banyak lagi, saya terima telefon pun ada pihak-pihak yang mohon, kata boleh tak mereka laksanakan banyak lagi projek. Tapi saya kata kita kena patuhi segala proses dan kriteria ditetapkan. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Nur Hayati daripada Bernama. Tadi Datuk Seri ada cakap dah diluluskan sebanyak 1,856. Okey, selepas ini diorang akan beroperasi, dan nak tahu daripada pihak kementerian adakah akan ada pemantauan lah, sebab kita tahu nanti akan ada pekerja asing, so mungkin akan bekerjasama dengan KKM atau Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih. Persoalan ni memang kita memang dah wujudkan badan pemantau dan juga penguatkuasaan, iaitu terdiri pada CIDB, JKR, DOSH, Department of Safety and Health. Kita juga ada daripada local authorities, daripada KPKT, dan juga daripada Jabatan Peparitan dan Saliran. Dan semua ini kita gabungkan, dan mereka ini akan menjadi pemantau. Tapi yang lebih penting, kita juga minta orang ramai, siapa-siapa boleh membuat terus aduan kalau ada mensyaki mereka tidak mematuhi SOP ataupun berjalan tanpa ada kelulusan. Mereka boleh sebenarnya membuat aduan di hotline CIDB ataupun Kementerian Kerja Raya yang kita wujudkan. Dan untuk memantau ini sebenarnya kita akan bekerjasama juga dengan polis, berhubung kait dengan perkara pekerja-pekerja khususnya. Dan apatah lagi disebutkan tadi ada pekerja-pekerja asing. Memang Kementerian Sumber Manusia bersama dalam jawatan kami, dan Kementerian Sumber Manusia sudah pun mengumumkan bahawa mereka sudah memperuntukkan 200 juta untuk membuat saringan kepada pekerja-pekerja, dan kita menyambut baiklah perkara ini, sebab tujuannya ialah untuk memastikan salah satu SOP-nya orang yang nak dibenarkan bekerja mesti bebas daripada COVID-19. Sebab itu salah satu prosedur pengambilan suhu, temperature, kemudian ada sanitizer, memastikan apa yang diberi panduan oleh Kementerian Kesihatan ini mesti dipatuhi. Dan kalau ada saja, mereka kena laporkan terus kepada Kementerian Kesihatan ataupun pergi ke klinik kesihatan. Dan kalau ada yang ada simptom, gejala, mereka tidak boleh turun kerja tapi kena dibawa terus ke klinik. Dan yang lebih penting, ini syarikat-syarikat yang telah diluluskan ataupun tidak diluluskan penting. Salah satu syarat utama ialah untuk mereka pastikan pekerja mereka tidak ada positif COVID-19. Sebab kalau ada, tanggungan mereka lah untuk menanggung segala masalah berhubung kait dengan pekerja-pekerja mereka yang dirawat di hospital, ditanggung oleh mereka. Maknanya kalau ada seorang saja, projek itu akan ditutup, diberhentikan, dan saringan compulsory, semua tu kena disaring dan sebagainya. Sudah pasti mereka akan menanggung kos yang lebih besar lagi. Jadi lebih baik patuhi segala SOP yang ditetapkan supaya nanti projek mereka dapat berjalan tanpa gangguan disebabkan ada yang positif. Datuk Seri Farhana dari RTM, ramai juga yang sedang membuat renovation rumah tapi kerja-kerja terpaksa diberhentikan disebabkan PKP. Adakah kerja-kerja renovation yang terbengkalai ini boleh disambung semula? Kerja-kerja renovation ni biasa dibuat oleh G1 dan G2, maknanya kontraktor kecil. Sebab itu tadi salah satu syarat kita membenarkan G1 dan G2 sebab projeknya kecil. Tapi yang lebih penting ialah sebelum mereka menyambung kerja,
mereka mesti mohon kepada MITI dulu. Buat permohonan, diluluskan, bolehlah sambung kerja kalau diluluskan. Tapi dengan syarat patuhi juga SOP yang ditetapkan. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga dengan ada ini kita dapat imbangi di antara kehidupan kita dan yang pasti untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dibendung. Terima kasih kepada semua.